A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Amambak. Baik, minggu lepas kita dah bincang tentang nisab zakat bagi tanam-tanaman dan zakat perniagaan. Baik, pada malam ni kita akan tengok pembahasan berkenaan dengan nisab ma'dan dan rikas dan perkara wajib yang berkaitan dengannya. Sebelum ni kita dah bincang ma'dan tu apa, rikas tu apa kan? Ma'dan tu apa? Perak, Emas, perak emas mentah. dalam bentuk mentah, bahan galian yang belum ditempur ataupun diproses. Rikas harta karun. Senang cerita. Ma'dan, nisab ma'dan adalah sama dengan nisab emas dan perak, tetapi ia tidak disyaratkan genap setahun. Malah zakatnya wajib sebaik-baik saja ia dikeluarkan. Bila keluar saja terus keluarkan zakat ma'dan. Apabila seorang mengeluarkan emas atau perak daripada lombongnya dan ia mencapai nisab, dia wajib segera mengeluarkan zakatnya dengan kadar 1/40 bersamaan dengan 2,5% daripada keseluruhan hasil yang didapati. Kalau dia dapat emas ataupun perak ataupun apa-apa bahan galian yang berharga dengan nilai 100,000 contohnya, maka dia keluarkan 2,500, 2.5%. Nisab rikas juga sama dengan nisab emas dan perak dan tidak disyaratkan berlalu tempoh setahun, malah wajib dikeluarkan zakatnya segera. Dah keluar je terus zakatkan. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/5 bersamaan dengan 20% daripada hasil keseluruhannya. Rikas ni dia tinggi, tinggi sikit, jauh beza dengan ma'dan. Ma'dan 2.5%, tapi rikas 20%. Sebab apa? Susah juga nak gali. Orang menyelam kat laut tu tak senang jumpa. Susah nak bayar. Tak ada mengeluarkan hasil. Ada mengeluarkan hasil. Rikas ni kita tak payah proses lagi. Tak payah proses. Dapat tu. Sebab tu dia tinggi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fir rikazil khumus, yang bermaksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya, dan pada kadar rikas wajib zakatnya ialah 1/5 khumus. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis yang ke 1428 dalam Sahih Bukhari, dan Imam Muslim dalam hadis yang ke 1710 dalam Sahih Muslim. Kitab hadis ni ada dua saja yang dinamakan Sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim.
dan Sahihaini. Sahih Bukhari ni kitab-kitab hadis, kitab yang Imam Bukhari yang dia kumpulkan hadis-hadis sahih saja. Hadis lain tak ada. Ada ulama hadis mengatakan kitab yang paling mutawatir selepas Al-Quran ialah kitab Sahih Bukhari. Ini ulama hadis tu. Maknanya tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Tapi Sahih Bukhari yang tulis le. Ada Syiah dia buat kitab Sahih Bukhari yang palsu, versi bahasa Inggeris. Baik sendiri tengok kitab. Berani dia. Orang Melayu guna kitab tu untuk sesatkan orang Melayu Syiah. Dia tunjukkan dalam hadis tu bagaimana para khulafa ar-rasyidin nikah mut'ah walaupun selepas kewafatan Nabi. Dia katakan Sayyidina Umar masih lagi nikah mut'ah waktu dia jadi khalifah. Dia bawa ratangan hadis kononnya daripada Sahih Bukhari. Dia tunjuk kulit Sahih Bukhari tapi bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris. Jadi hati-hati. Jadi nak baca hadis ni jangan baca sembarangan, mesti ada guru. Kemudian Sahih Muslim pun sama juga. Walaupun ulama hadis ni ada ramai yang masyhurnya ada 6 orang disebut kutubus sittah. Tapi selain daripada Bukhari dan Muslim, mereka namakan sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi. Apa maksud sunan? Dia ada campurkan sekali dengan hadis dhaif. Kita kena faham kedudukan hadis-hadis ini. Apa perbezaan dia? Kena belajar sikit hadis. Kalau tak belajar bahaya, orang senang tipu kita. Dalam kitab Imam Syafi'i pun banyak hadis sahih. Maknanya ada nilainya hadis sahih, hadis dhaif silap. Dalam kitab Imam Syafi'i pun banyak hadis dhaif. Apakah Imam Syafi'i tak tahu hadis itu hadis dhaif? Dia tahu, dia pakar hadis. Imam Syafi'i ada meriwayatkan hadis. Dia pakar hadis, pakar fiqh. Dan dia antara orang yang mula-mula yang menetapkan dasar-dasar usul hadis dan usul fiqh. Tapi kenapa Imam Syafi'i memasukkan juga hadis-hadis dhaif? Kita kena tengok perbahasan dalam kitab Imam Syafi'i. Umpamanya kitab Al-Um. Dia sebut tentang satu tajuk tu, satu perkara tu. Tertibnya semua ulama hadis buat macam tu, semua fuqaha buat macam tu. Tertibnya bila bincang satu-satu tajuk, dalil tu Al-Quran atas sekali. Lepas Al-Quran hadis pula disusun hadis sahih dulu. Kemudian ada tambahan-tambahan lagi daripada hadis dhaif untuk menguatkan. Tapi yang orang fokus, tengok dalam kitab Imam Syafi'i ada hadis dhaif. Kau ingat Imam Syafi'i ni bangang ke? Dia tahu tu hadis dhaif, tetapi nak menunjukkan bahawa hadis dhaif ni ada nilaiannya di dalam Islam. Apa nilaiannya? Dalam bab fadailul a'mal, dalam bab kelebihan beramal. Dengan satu amalan harus kita beramal dengannya, walaupun tidak boleh dibuat hujah. Maknanya masih ada nilai. Kenapa dia jadi dhaif? Apa maksud dhaif? Dhaif tu maksudnya lemah. Kenapa hadis tu jadi hadis dhaif? Kerana terdapat kelemahan pada rijalul hadis, perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis. Matan tu orang tak pertikaikan, tetapi dia tengok perawi-perawi hadis tu. Jika ada kelemahan di sisi ulama-ulama hadis, umpamanya kelemahan apa? Kelemahan ingatan, kebanyakannya mentad'ifkan, melemahkan satu hadis tu kerana lemahnya ingatan para perawi hadis. Dengan sebab itu hadis tu martabatnya diturunkan kepada hadis dhaif. Jadi hadis dhaif tu bukanlah sama nilainya seperti hadis maudhu'. Hadis maudhu' hadis palsu.
hadis palsu. Ramai orang cenderung mengatakan hadis dhaif ni sama macam hadis maudhu'. Hadis dhaif sama macam hadis maudhu', seolah-olah kena buanglah hadis dhaif ni. Sampai macam tu sekali. Dan mencela orang-orang ulama-ulama yang meriwayatkan ataupun mengemukakan hadis dhaif. Dia tak tahu ke dalam ilmu hadis, satu hadis dhaif itu bila diperkuatkan dengan hadis dhaif yang lain, maka hadis dhaif itu jadi hadis hasan. Hasan li ghairi. Kan? Sebab tu jangan buang hadis dhaif. Ulama-ulama letakkan juga, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud. Ini semua bukan jalan-jalan orang. Engkau siapa nak pertikaikan ulama-ulama hadis tu? Dia tak buang hadis-hadis dhaif. Jangan kita sekali-kali mudah terpercaya. Orang sekarang ni banyak yang suka membahaskan ilmu-ilmu macam ni, ilmu-ilmu yang hanya layak dibincang oleh orang-orang yang pakar, tapi dibincang selamba dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Telegram. Macam dia tu handal sangat, baca Quran pun lintang bukang. Dia bawa datang hadis tu, dia eja pun salah, nahu pun lintang bukang. Kan? Maksud hadis tu pun dia tak tahu, bahasa ilmu bahasa pun tak tahu. Ya. Susah. Jadi ini hadis berkenaan dengan nisab bagi zakat rikas. Hukum rikas berbeza daripada harta zakat yang lain kerana cara pemilikannya tanpa bebanan dan susah payah. Oleh itu hak orang fakir lebih banyak padanya. Dia tak perlu apa-apa proses lagi. Kalau dia jumpa cawan emas, maka dengan cawan emas tu dia dah boleh jual. Dia tak payah nak proses apa lagi. Kalau dia jumpa crown, kan, mahkota raja yang dibuat daripada emas, maka dia boleh terus jual. Tak payah dia nak pergi cairkan, nak proses apa-apa. Jadi mudah. Sebab tu dia punya zakat lebih banyak. Dan hak orang fakir miskin padanya lebih besar, lebih banyak. Berhenti sekejap Azam. Tu Azam telefon. Begitu juga haul tidak disyaratkan pada makdan dan rikas, kerana kedua-duanya dikeluarkan daripada bumi sebagaimana tanam-tanaman. Oleh itu zakatnya diambil segera, sebaik-baik sahaja mendapat hasilnya, sebagaimana zakat tanam-tanaman, dan selepas dipilih dan dibersihkan daripada benda-benda yang bercampur aduk dengannya. Dia kalau tangguh, kalau tunggu setahun memang tak ada lah. Kan? Dapat emas hari ni, besok jual. Kan? Tak sampai sebulan dah habis duit. Habis nak tunggu setahun. Kan? Duit sekarang bukannya banyak tau. Kan? RM50 pergi pasar malam pun tak cukup. Kan? Tak cukup RM50. Jadi itulah dia Zakat bagi rikas. Baik, zakat harta bercampur. Harta yang bercampur ni macam mana nak kira zakat? Maksud harta bercampur dalam bab zakat bermaksud harta-harta yang wajib zakat yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Ni yang kita bincang minggu lepas. Disatukan untuk tujuan perkongsian atau seumpamanya. Sebelum ni kan saya cakap zakat harta antara syaratnya ialah milkut tam, pemilikan sempurna, maknanya hak individu. Kalau hak kongsi, hak syarikat tak perlu keluar zakat. Yang perlu dikira ialah hak individu. Tapi bila harta itu bercampur, kan, contohnya dia buat syarikat, macam mana nak kira zakat? Contoh perkongsian, orang tanam secara berkelompok tu kan, macam mana? Bahagian harta bercampur. Harta bercampur terbahagi kepada dua. Yang pertama, harta bercampur secara nyata, ayan.
atau bercampur secara bersama, syuyung. Yang maksudnya ialah dua orang yang layak mengeluarkan zakat mempunyai harta yang sama jenisnya, cukup nisabnya atau lebih, dan genap setahun. Mereka memiliki harta itu sama ada dengan cara membeli, mewarisi atau seumpamanya. Maknanya dua-duanya mempunyai syarat yang cukup. Dua-dua tu nisabnya cukup, haulnya cukup, syaratnya cukup. Macam minggu lepas orang tanya, kalau orang tanam berpompor tu, bahagian si A tak cukup nisab, bahagian B cukup nisab dia. Jadi macam mana nak kira? Ini dia bagi syarat nak keluarkan zakat pada harta bercampur tu. Kalau ada dua orang yang berkongsi, dua-dua tu cukup syarat. Sama ada bercampur tu dari sudut nyata, ayan, secara nyata ataupun secara bersama. Sayugia diambil perhatian dua harta tersebut bercampur sehingga tidak dapat dibezakan hak kepunyaan masing-masing. Setiap orang memiliki harta tersebut dengan kadar tanpa ditentukan dengan jelas pemilikannya. Contohnya, dua beradik mewarisi sebanyak 40 ekor kambing daripada bapa mereka, atau dua orang berkongsi membeli kambing tersebut, maka setiap orang memiliki setengah bahagian setiap kambing itu. Demikian jugalah halnya harta yang diwarisi, sama ada barang atau hartanah. Setiap orang memiliki setengah bahagian bagi setiap barang atau hartanah tersebut tanpa ditentukan dengan jelas pemilikannya. Maknanya pembahagian tu sama banyak, tanpa ditentukan. Apa maksud ditentukan? Katakan dua beradik, dia dapat hibah daripada bapak dia, kan? Bapak dia sebelum meninggal, dia kata, okey, ni dua anak aku ni, aku bagi 40 ekor kambing aku yang ada. Kambing zakat dia berapa? Ni soal 40 ekor. Ada kambing 40 ekor tapi bagi dua dengan dua beradik. Dia tak tentukan yang mana, yang besar yang kecil. 40 ekor tu bagi dua. Macam tu boleh keluarkan zakat. Tapi kalau 40 ekor tu pembahagian dia tak sama, seorang 10 ekor, seorang 30 ekor, macam mana nak keluar zakat? Kan? Baik, yang tadi tu percampuran, sama ada secara nyata ataupun secara bersama. Baik, percampuran bergabung, mujawirah, ataupun percampuran secara zahir, awsaf, bermaksud dua orang yang masing-masing memiliki nisab harta yang tidak dikongsikan, namun kedua-dua harta tersebut dicampur dalam bentuk gabungan saja. Hal yang demikian itu dilihat tidak bercampur secara nyata, malah berasingan. Nanti kita tengok contoh-contoh dia baru kita faham. Cara mengeluarkan zakat dua harta yang bercampur. Harta kedua-dua bentuk percampuran ini dari segi hukum zakatnya dianggap sebagai harta milik seorang. Justru apabila jumlah percampuran harta tersebut mencapai nisabnya dan telah genap setahun, maka zakat wajib dikeluarkan sekalipun harta setiap pemiliknya secara berasingan tidak cukup nisabnya. Ini pendapat dalam kitab ni, kata kena juga keluarkan zakat jika harta itu digabungkan. Walaupun bila dipisahkan tak cukup nisab. Contoh macam 40 ekor kambing tadi untuk dua orang, kalau dipisahkan dia tak cukup, tapi mereka mewarisi secara berkongsi, kan? Jadi wajib juga dikeluarkan zakat. Dianggap seolah-olah macam milik individu. Hal ini berdasarkan hadis an Anas radhiyallahu anhu, la yujma'u baina muftariq wa la yufarraqu baina mujtami' khasyata sadaqah.
Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya jangan dihimpunkan harta yang berasingan, dan jangan diasingkan harta yang bercampur kerana mengelakkan zakat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam hadis yang ke 1450. Ini bagi perkongsian lah. Bagi perkongsian, dia dah tahu kalau bahagian dia tak cukup nisab, maka dia nak asingkan. Sedangkan dia dalam satu perkongsian untuk elak zakat. Jadi Anas bin Malik kata, kalau ada perkongsian tu cukup nisab dia, keluarkan zakat. Jangan diasingkan kerana nak elak zakat. Ini bererti apabila bahagian harta setiap pemilik itu berasingan, janganlah dicampurkan harta tersebut supaya mencapai nisab dan seterusnya wajib zakat. Kalau memang diasingkan, harta tersebut memang diasingkan. Orang ni dia usahakan kebun getah dia sendiri, contoh, ataupun kebun sawit dia usahakan sendiri, tak cukup nisab. Orang sebelah pun ada buat juga, pun tak cukup nisab. Oleh kerana pihak pemerintah nakkan juga zakat, dicampurkan, sedangkan tak ada kena-mengena. Kebetulan di tanah sebelah, maka macam ni tak boleh. Tak boleh. Sebab diusahakan secara berasingan, tidak ada perkongsian. Nampak macam bercampur, tanah yang sama kan, sebelah-sebelah, tapi lot lain-lain, contoh kan. Dia usaha pun dia tak ada pakat sama-sama. Pandai kau lah, kau nak menoreh, kau rajin nak menoreh pun kau pergi. Kau tanah sudah, tu tanah kau kan, kau tak menoreh, kau yang tak dapat hasil, contoh kan. Maka yang macam ni tak boleh digabungkan kerana nak kutipkan zakat. Tapi bagi perkongsian yang memang kongsi kan, jangan pula diasingkan sebab nak elak zakat. Justru sebagaimana yang dilihat dalam setengah keadaan, hukum tersebut mewajibkan zakat atas kedua-dua harta yang dicampur, sedangkan ia tidak wajib sekiranya harta itu diasingkan. Begitu juga ia mengurangkan kadar zakat yang sepatutnya lebih banyak sekiranya kedua-dua harta tersebut tidak dicampurkan. Jadi dalam hal ini kena telus, kena adil sebab Islam tu sendiri hukumnya adil. Kalau cukup syaratnya keluarkan zakat, dan kalau tak perlu zakat, tak wajib zakat, jangan kita paksa orang keluarkan zakat. Macam zakat perniagaan, orang berniaga kopi sama juga. Contoh macam orang Kemboja selalu buat, dia berniaga kain, dia pakat beli sama-sama, beli satu trailer supaya dapat harga murah kan. Tapi kedai orang, cuma dia beli sama je. Nampak macam kongsi, nampak macam sama, tapi perniagaan dia jalan lain. Maka itu zakat dia berasingan. Faham tak ni? Ataupun macam orang buka kedai makan kan ada bazar, ataupun kata apa, food court. Food court ni biasanya pemilik dia seorang, tapi disewakan tapak pada peniaga-peniaga dengan tapak yang berbeza kan. Jadi tak boleh kalau kita ambil zakat secara pukal, semua sekali. Zakat mesti dikira mengikut pemilik perniagaan. Kalau gerai itu jual burger, maka kiralah zakat burger dia kalau cukup haul dengan nisab. Kalau dijual yong taufu,
Kiralah zakat daripada perniagaan Yong Taufu dia tu. Nampak macam sekali kan kat food court. Tapi pada dasarnya perniagaan tu dijalankan secara berasingan. Kalau nak ambil zakat daripada pengusaha food court tu pun boleh. Sebab perniagaan dia ialah menyediakan tapak food court dan menyewakan tapak tu. Jadi tu perniagaan lain. Yang orang jual mi Bandung lah, jual rojak betis, rojak peha, apa semua kan. Tu kira berasingan lah sebab tokey dia lain. Baik, hadis daripada Anas tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang ke 1450 dalam Sahih Bukhari. Baik, contohnya ada bagi contoh Dua orang yang memiliki 40 ekor kambing selama setahun wajib mengeluarkan zakatnya. Namun mereka tidak wajib berzakat sekiranya memiliki harta itu secara berasingan, kerana bahagian masing-masing kurang daripada nisab. Kalau diasingkan, contoh bapak dia hibah bagi 40 ekor kambing. Dia memang ada 40 ekor je. Anak dia ada 2 orang, dia bagi hibah untuk 2 orang anak dia 40 ekor kambing. Dia dah bagi tu, tiba-tiba dua-dua beradik itu bincang, asingkan kambing tu. Kau ambil 20 ekor, kau pilih mana yang kau nak. Aku ambil 20 ekor. Letak kambing kandang lain-lain. Maka masing-masing usahakan kambing masing-masing. Maka ketika itu tidak wajib zakat kerana tak cukup nisab. Dia dah asingkan. Tapi kalau dia bela sama-sama, dia buat kerja secara usaha sama, dia buat jadual, hari ni kau jaga, besok aku jaga. Contoh, esok kau bagi makan, hari ni aku bagi makan. Jual hasil bagi sama-sama. Kalau ada orang beli, hari ni ada orang beli seekor kambing, maka duit yang dapat tu kongsi sama-sama. Kalau dia buat perkongsian macam tu, maka dia kena keluarkan zakat. Tapi kalau dia asing, maka tak perlu keluarkan zakat sebab tak cukup nisab. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, 2 orang berkongsi 80 ekor kambing yang masing-masing memiliki 40 ekor. Setelah genap setahun, mereka dikenakan zakat seekor kambing sahaja. Sedangkan jika mereka berasingan, maka setiap seorang dikenakan zakat seekor kambing, kerana pada setiap 40 ekor kambing wajib zakat seekor. Asalnya dia dah pisah, kan? Tiba-tiba tahun tu tahun subur, tahun kambing, genap setahun tiba-tiba yang 20 ekor tadi tu jadi 40 ekor, kan? Bila campur 2 jadi 80 ekor. Dia gabung pula. Dia nak gabung. Cukup setahun tak payah, hanya satu je keluarkan zakat seekor kambing. Sepatutnya kalau dia pisah, yang ni keluar seekor, yang ni keluar seekor, sebab 40 ekor kan. Tapi bila dia gabung, walaupun 80 ekor, keluarkan seekor satu. Ini kaul Kalau ada rod ataupun ada penolakan pendapat ini dalam kitab lain, itu bila kita belajar kitab lain, itu belakang kiri. Kita belajar kitab ni, beramal dulu dengan kitab ni. Nanti masuk Facebook, masuk WhatsApp, orang rod pula saya punya cakap. Ini ada dalam kitab. Kalau orang lain nak rod dalam kitab lain, itu biar. Kita belajar kitab ni, beramal dulu dalam kitab. Kalau dah habis belajar kitab ni, kita belajar kitab 4 mazhab pula. Gasak engkau, kan? Kata Jaya tengok dalam kitab 4 mazhab, pendapat Syiah pun ada dalam
dalam kitab tu. Kenapa dimasukkan? Adakah Syiah ni benar? Tidak. Hanya untuk comparison, untuk perbandingan. Mazhab ni kata apa, mazhab ni kata apa, mazhab ni kata apa, Syiah kata apa. Syiah yang sesat tu pun masuk sekali dalam perbincangan fake. Inilah dia fake. Hukum fake. Assalamualaikum. Salam. Memang saya putih yang belok jalan tu. Belok jalan. Itu lidah. Alik view tu lagi. Minta maaf dapat dia. Dia belok jalan tak boleh nanti orang putih lah. Baik. Syarat dikira dua harta bercampur sebagai satu. Macam mana nak? Apa syarat dia? Dua harta ni macam tadi kan, dia ada 40 ekor kambing, yang seorang lagi ada 40 ekor kambing. Tiba-tiba time nak keluar zakat, dia bergabung supaya keluar seekor je. Nampak? Orang nak mengelak bayar zakat. Ada syarat dia. Ustaz, kalau orang tu punya seorang, 80 ekor tu seorang juga, seekor juga. Kalau dia seorang, 80 ekor kena keluar dua. Dua kan? Dia pasal dia bergabung, kalau dia satu. Bila dia bergabung jadi satu pula. Nanti kita tengok kalau ada perbahasan yang lebih detail, nanti insya-Allah kita akan faham. Kalau individu keluar persorangan, setiap 40 ekor kambing keluar seekor. Mana sepatutnya bila 80 ekor keluarkan 2 ekor. Tapi bila dia berkongsi, walaupun 80 ekor keluar seekor. Terdapat dua jenis syarat bagi wajib zakat dua harta yang bercampur sebagai satu harta kepunyaan seorang. Jenis yang pertama, syarat bagi dua harta yang bercampur secara bersama ataupun secara bergabung adalah seperti berikut. Yang pertama, kedua-dua harta itu sama jenis. Sekiranya satu jenis daripada kambing dan satu lagi lembu, ia tidak dianggap sejenis, walau apa pun bentuk percampuran dan perkongsiannya. Nampak? Yang seorang kambing, yang seorang lembu, dia nak sekalikan. Ini tidak dikira. Dia kena sama jenis. Tapi kalau sama jenis, tapi kambing lain bangsa, kambing Jamnapuri campur dengan kambing kampung Malaysia punya, itu tak kira. Itu kira sekali juga, sebab dia sama jenis. Sama jenis lain bangsa. Jumlah kedua-dua harta itu cukup nisab atau lebih. Sekiranya jumlah kedua-dua harta itu 35 ekor kambing, ia tidak wajib zakat sekalipun setiap orang atau seorang daripada mereka memiliki beberapa ekor kambing lain yang boleh mencukupkan nisabnya apabila dicampurkan dengan jumlah harta yang dikongsi itu. Maknanya kalau dicampur harta, bila dipisahkan harta itu, dia tak cukup nisab kan. Macam 35 ekor, sepatutnya 40 ekor nisab dia, tapi 35 ekor, maka tak wajib zakat. Ustaz, yang tadi tu kambing tadi kan, nak kena ada campur tu 70 ekor, dia kena buat 10 ekor apa dia, ataupun nak tunggu 80 ekor jadi 10 ekor. Itu tak perlu saling lagi. Yang ni tadi dia cakap jumlah kedua-dua harta itu 35 ekor. Dia dah campur dua orang, 35 ekor, mana tak cukup, maka tak payah. Tapi kalau cukup 40 ekor, walaupun dua orang, kena zakat. Katakan dia campur dua orang, A dengan B campur kambing dia 35 ekor, tak cukup kan? Tapi yang si A ni sebenarnya dia ada kambing lagi. Faham tak? Dia ada kambing lagi, tapi yang dia usaha samakan dengan adik dia ni, bila dicampurkan dengan dia tak cukup, maka ketika itu tak perlu keluarkan zakat. Walaupun si A ni sebenarnya dia ada kambing lagi. Itu dah kira apa Ustaz? Itu dia kira menyorok. Bukan jorok. Macam ni.
Yang si A ni dia kaya, kan? Dia ada banyak kambing, banyak kandang, banyak tempat. Tiba-tiba dia nak buat usaha sama dengan adik dia, nak bantu adik dia. Adik dia ni miskin, katakan. Adik dia ada 18 ekor kambing je. Jadi dia nak ambil sebahagian daripada kambing dia yang banyak tu. Katakan dia ambil 18 ekor, yang adik dia 18 ekor, dia gabung sekali. Mungkin tujuan dia gabung tu nak cepat biak ke, nak campurkan induk baka ke. Tapi dia buat secara bersama. Yang dia buat secara bersama tu 36 ekor, 18. Tak cukup, maka tak payah keluarkan zakat. Yang dia ada banyak lagi yang sebelah tu kira lain. Kira lah lain. Tapi yang dia campurkan dengan adik dia tu 18 ekor tu, itu tak payah zakat sebab tak cukup. Faham jadi kalau nak mengelat, kan, jika ada 90 ekor kambing, kan, berbagi 15 kali 90 bagi 15 berapa? 6 ekor kan? 6, mana 6 kumpulan 15 ekor kan? Kau cari siapa-siapa kau kongsi. Cari 6 orang kan? Buat secara kongsi. Jadi 90 ekor tu tak payah dah keluar zakat. Itu kalau nak mengelat, kan? Boleh lah. Ni dalam kitab dia kata boleh. Kau carilah 6 orang. Dia tolong orang. Dia ada salah. Ni ada salah. Dia ada nak elak zakat. Tapi kalau dia buat kaedah macam tu, memang diusahakan secara bersama, dia cari 6 orang kongsi. Dia kalau orang lain lah. Memang dia tak bayar zakat, tapi niat tu dia nak tolong orang miskin, nak cepat biarkan dan sebagainya. Mungkin dia nak bantu, mungkin dia nak didik orang tu macam mana nak ternak kambing, kan. Dia usahakan cara macam tu. Terlepas tadi tak payahlah keluarkan zakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, percampuran harta tersebut berterusan selama setahun. Kalau tak cukup setahun, tak perlu. Jika ia daripada jenis yang disyaratkan haul. Kalau yang disyaratkan haul ni ternakan lah. Kalau tanaman dia tak ada haul, kan. Jika setiap daripada mereka memiliki kambing sebanyak 40 ekor pada awal bulan Muharram, kemudian dicampurkan kedua-duanya pada awal bulan Safar, masing-masing wajib mengeluarkan zakat seekor kambing apabila genap bulan Muharram pada tahun berikutnya tanpa mengambil kira perkongsian tersebut. Dia masing-masing ada harta bulan Muharram, kan? Dia ada 20 ekor, yang Siti pun ada 20 ekor. Tapi dia start bergabung tu bulan Safar. Tetap kena kira daripada bulan Muharram. Genap bulan Muharram yang berikutnya, mana genap setahun, wajib keluarkan zakat. Walaupun dia mula perkongsian tu bulan Safar. Ni kata kitab ni lah, kan. Kitab ni bukan jalan-jalan kitab. 3 orang ulama yang susun kitab ni, Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Buwa dengan Syekh Ali Syarbadi. 3 orang ulama buat satu kitab. Adapun harta yang tidak disyaratkan haul, seperti tanam-tanaman dan buah-buahan, disyaratkan percampuran tersebut kekal sehingga berbuah dan masak. Kalau bagi tanaman ataupun makdan yang tidak memerlukan haul, yang tidak disyaratkan haul, maka ketika dapat hasil,
Itu jenis pertama, iaitu bercampur secara bersama. Jenis yang kedua, syarat khas bagi perkongsian secara bergabung. Bagi binatang ternakan, disyaratkan tidak berasingan kandang-kandangnya. Kalau dia betul-betul berkongsi, kandang pun kongsi. Tempat berkumpulnya, tempat meragut rumput dan tempat memerah susunya. Campurkan betul-betul. Jika setiap pemilik membawa kambingnya ke tempat berasingan ketika meragut rumput, membawa pulang ke kandangnya, ke tempat berkumpulnya dan ke tempat memerah susunya, maka perkongsian tersebut tidak memberi sebarang kesan pada zakatnya. Mana itu tidak boleh dianggap sebagai perkongsian. Faham Dia kata kongsi, tapi kandang asing. Bawa, bagi makan rumput pun asing. Orang sekarang kalau bela kambing dia tak bawa ke padang kan. Sama ada dia tanam ni rumput tu, ataupun dia pergi mana-mana padang, dia potong rumput, dia bawa dekat kandang. Dia bagi makan pun berasing, perah susu pun asing, jual pun asing, walaupun dekat tanah yang sama. Maka itu tidak dikira berkongsi. Jadi zakat macam tu dikira zakat yang berasingan lah. Kalau 80, setiap orang memiliki 40 ekor, maka kena keluarkan 2 ekor lah, seorang seekor. Kemudian baka jantan binatang tersebut tidak berasingan. Begitu juga gembalanya. Jika setiap pemilik mempunyai pengembalanya sendiri dan baka jantan yang berasingan, maka binatang-binatang itu tidak dianggap harta yang bercampur. Dia nak buat baka, dia nak kacukkan pun dia asing. Yang tukang jaga pun dia upah lain-lain. Tapi dia kata kongsi. Itu tak kira. Itu mana nak mengelat? Nak mengelat. Mengelat ni bahasa orang Negeri Sembilan kan? Orang Melaka panggil apa? Mengelat juga. Cendekel. Cendekel pun orang Negeri Sembilan cakap. Cendekel. Orang Melaka kata apa? Nipu. Nipu tu bahasa standard. Dia Melaka standard. Dia tak putih tak cheating. Apa? Wan saya cakap mengakal-akalkan. Mengakal. Dia akal-akalkan. Dengan Allah Ta'ala tak boleh nak akal-akalkan. Allah Ta'ala tahu Dengan Amin boleh kita akalkan. Kan? Tengok selebet Jamil tu kan. Akal-akalkan. Orang sekarang ni dah cerdik, dah tak boleh nak akal-akalkan lagi. Kejap kata kena GST, kejap kata tak kena GST. Sekali beli top up memang betul kena. Apa dia? Besok tak dibenarkan? Betul? Ditarik balik. Bagus lah. Bukan masalah banyak ke tak banyak, masalah konsistensi tu. Macam mana dasar yang sebenarnya? Kau bagi masa yang cukup panjang kan, nak promote, nak apa, nak laksanakan, nak bagi peluang pada pegawai-pegawai melaksanakan GST. Siap belikan kereta khas untuk pegawai-pegawai penguatkuasa GST. Tiba-tiba bila laksanakan tidak konsisten. Kejap kena, kejap tak kena, kan? Apa dia? Ustaz, Dr. Zulfi tu mana kata tak boleh? Memang tak boleh. Dia kata pasal orang Islam dia dah ada zakat. Makna GST ni memang tak boleh bagi orang Islam. Tak faham. Dia macam ni, bukan zakat GST, apa-apa cukai. Apa-apa cukai tidak boleh dikenakan terhadap orang Islam kerana mereka telah bayar zakat. Kecuali ada kecuali. Ada 2 syarat.
kalau nak kenakan juga. Yang pertama, negara tak ada sumber. Memang betul-betul terdesak. Tak ada sumber. Tak ada sumber pendapatan yang lain, melainkan terpaksa mengenakan cukai, dan dia bergantung negara tu bergantung hasil pada cukai. Jadi terpaksa. Itu tak apa. Yang kedua, dilaksanakan secara adil dan tidak menindas. Adil ke pengguna kena GST tapi pengeluar tak kena GST? Dia berniaga, dia dapat untung, dia tak kena GST. Kena GST pun dia boleh claim. Tapi pengguna, dia tak dapat untung apa pun dia beli tu. Dia beli nasi ayam tu sebab dia nak cekik, bukan sebab dia nak jual. Pun kena GST. Kemudian ada unsur penipuan. Kata makanan asasi tak kena GST. Bila kena, kita tanya, dia jawab, itu beras. Kalau beli beras tak kena GST. Bila dah jadi nasi, kena GST. Orang makan nasi ke makan beras? Itu dah ada unsur penipuan. Macam tu tak boleh, tak adil. Apa kau tak cakap awal-awal dulu sebelum laksanakan? Biar orang bantah betul-betul. Pegawai yang nak kutip GST tu pun biar dia fikir. Dia nak kutip, dia sendiri fikir, kau makan nasi, bukan makan beras. Kan? Ini zalim. Orang kaya pun kena, orang miskin pun kena. Konsep zakat, ambil sebahagian harta orang kaya diberikan kepada orang miskin. Itu konsep zakat, adil. Tapi cukai macam ni adil ke? Orang miskin yang banyak kena. Orang kaya dia boleh makan lobster. Makan lobster, udang lobster tak kena GST. Orang miskin boleh makan lobster. Sekilo berapa ringgit? Kena gawat lagi ada. Orang tak kena gawat boleh makan asal. Orang tak kena gawat boleh makan. Yelah, ini gaut tu saja saya melawak. Mampu ke kita beli udang lobster yang tak bela, yang tangkap macam tu je kat sungai, apa sekilo pun dah RM30, RM35. Ni ada jiran saya depan rumah ni, dia tangkap ikan dekat Pangan Durian Tunggal tu, dia bawa balik udang lobster, jual sekilo dah RM35. Itu yang tak bela. Ini yang bela, dengan kos apa lagi kan? Jadi adakah dua-dua syarat itu dipenuhi kan? Itu soalan ni. Ini kita cerita tentang hukum. Kita tentang hukum. Bukan banyak Ustaz, sikit je. Dapat RM50, kena RM3 je. Masalahnya sebulan berapa kali top up? Kan? RM3 tu tambah RM2 boleh dapat satu lagi top up. Top up RM5. Kan? Kalau 2 kali top up RM100, dah kena RM6. Sepatutnya dapat satu lagi top up RM5 punya. Yang Malaysia ni kaya. Yang Malaysia ni kaya. Apa pun kerajaan buat dia takkan. Dia terima saja. Dia ada je. Yang kita dia pernah tahu kan. Dia tak ada yang terima je. Mana yang bercakap ni orang miskin je lah. Yang reto tu orang kaya. Sekarang ni dah tak ada dah iklan GST, dah tak ada. Pelakon-pelakon yang melakonkan iklan tu pun dah tak berani nak cakap apa. Bapak tadi dia kata Ustaz, bapak tadi dia kata kan tak bayar RM10, RM10 nak pusing kan. Aku dah sebut tadi nak pusing RM10 dia akan potong dalam sopak dalam tentu. Yelah, dia potong airtime tu lah. Jadi dah RM9 pusing. Maknanya tetap kena juga lah. Besok katakan beli top up RM50, tetap bayar RM50. Tak macam hari ni. Kalau hari ni beli RM50, kena RM3 GST, mana RM53. Tapi mulai besok beli RM50, tetap bayar RM50, tapi dalam tu dipotong. Tempoh bercakap tu dipotong. Orang yang tak nampak dia kata, oh baiklah gitu.
Tak usah dengan yang jadi kena pandai. Kenapa dia tak nilai apa akibat dia? Dia hanya cakap saya menjalankan tugas. Itu je lah. Apa dia punya risiko pada orang sendiri. Ya, kita tak boleh nak salahkan pegawai, mereka menjalankan tugas. Yalah. Sepatutnya kerajaan lah yang melihat perkara ni. Jadi tentang zakat tadi, kalau dia usahakan suatu perusahaan itu secara berasingan, maka zakatnya juga dianggap berasingan. Kemudian bagi tanam-tanaman disyaratkan pekebunnya tidak berlainan dan tempat mengering buahnya tidak berasingan. Sementara harta perniagaan pula disyaratkan tidak diasing-asingkan kedai, stor dan peralatan urus niaganya seperti alat timbangan dan sebagainya. Semuanya mesti disatukan, dicampurkan. Apabila ketiga-tiga syarat itu lengkap, barulah harta yang dikongsi itu dianggap satu harta yang dimiliki oleh seorang pemilik. Tidak menjadi masalah sekiranya harta tersebut tidak bercampur secara bersama, malah perkongsiannya secara bergabung sudah memadai. Katakan orang niaga kain kan, niaga kain, yang seorang ni modalkan satu kain, nampak berasing kan, tapi dia letak satu gudang. Dia letak satu gudang pun, katakan rak dia berasingan, tetapi ia dijalankan secara bersama kan, stor yang sama, kedai yang sama, pekerja yang sama, alat timbangan yang sama, kemudian pembahagian hasil bersama, maka itu tetap dikira perkongsian. Akan tetapi sekiranya syarat itu tidak lengkap, maka setiap pemilik hendaklah melihat hartanya sahaja dan mengiranya secara berasingan untuk mengeluarkan zakatnya. Contoh macam orang tanam berkelompok lah kan. Orang yang tanam berkelompok, tanah dia asing, modal dia asing, ikut keluasan tanah masing-masing. Walaupun dia dalam satu kawasan yang besar, tapi dia ada pengasingan tu kan, maka itu dikira berasing juga. Tapi Ustaz, jadi orang kadang-kadang kan tanam tu selalu masing-masing punya kawasan lah. Tapi dia bagi dia bagi semua. Lepas tu dia sebenarnya dia kerja kan, maknanya dia dapat bagi dia kerja kan akan dia punya kawasan. Maknanya bila masa nak ambil tu, dia orang pakai mesin tu kan, maknanya company punya mesin tu dia yang buat semua, dia terus ambil benda tu bawa, dia campurkan semua. Campur. Maknanya itu macam mana? Kongsian tak? Kongsi tak? Itu boleh dikira berkongsi. Walaupun tanah asing-asing, tapi baja dia bagi semua sama banyak kan. Kemudian masing-masing usahakan tanah masing-masing, tetapi hasil tu dituai sama, kemudian dibahagikan. Saya pun tak pasti macam mana cara dibagi. Takkanlah orang yang 3 gelung dia bagi ikut dia terus tak, dia bagi macam ni. Dia bagi ikut banyak mana orang tu punya padi, dia akan bayar kat orang tu macam tu. Saya faham. Dia kira ikut purata. Katakan 10 gelung. Seorang ada 5 orang, ada seorang 1 gelung, ada yang 3 gelung, ada yang 2 gelung, tak sama kan. Tapi dikira purata. Purata 10 gelung tu bagikan ikut tanah masing-masing. Hasilnya dapat berapa? Jadi maknanya kalau rugi, sama-sama rugi. Katakan antara 10 gelung tu, ada seorang tu dia 2 gelung, tapi 1 gelung tu rosak, padi dia rosak, contohnya lah kan. Tapi bila dia usahakan secara berkelompok, dia boleh mengurangkan kesan rugi dia tu. Orang lain punya padi tak rosak,
Dia punya padi ada 2 gelung, tapi 1 gelung besar. Kan? Tu ada kebaikannya lah. Jadi bila macam tu dikira sekali lah. Mana zakat tu orang yang bos sedikit zakat. Bos tu yang kena keluarkan zakat. Daripada hasil. Ada orang yang kerja pun juga tak pernah, walaupun dia buat padi, dia tak pernah makan padi dia tak. Kalau padi nak makan lah, beras. Dia tak pernah beras baru lah. Dia tak merasa beras baru. Dia tak pernah merasa beras baru. Semuanya Jadi kalau yang macam tu, siapa yang petikkan hasil dia? Katakan syarikat yang bawa masuk jentera tu kan, dulu tuan-tuan punya tanah semua tengok. Jadi dia terus tolak. Dia nak jual dekat orang tengah, ataupun dia nak jual dekat kilang, terus asingkan zakatnya. Asingkan zakatnya, kemudian jual. Kalau ada ketetapan daripada pihak kerajaan, dia kata bayar dengan duit. Mereka kita ikutlah. Dalam mazhab Syafi'i dia kata mesti bayar dengan tanaman tu sendiri, dengan barang tu sendiri. Tapi kalau ada ketetapan daripada pihak pemerintah untuk melihat kemaslahatan, mana lebih mudah, bayar dengan beras ataupun bayar dengan duit. Kalau zakat fitrah kita bayar dengan duit, sedangkan dalam mazhab Syafi'i kena bayar dengan beras sebab kita makan beras. Zakat fitrah sepatutnya kena bayar dengan beras. Tapi pemerintah negara kita ambil pendapat daripada mazhab lain yang membenarkan kita bayar dengan duit. Sebab apa? Untuk memudahkan fakir miskin, memudahkan pengagihan dia. Kalau kita bagi beras, sedangkan dia beras cukup, tapi yang tak adanya keperluan sekolah anak-anak, nak beli baju raya dan sebagainya kan. Jadi dah menyusahkan dia dapat beras banyak, dia nak kena jual lagi. Tapi kalau bagi duit, mudah urusan. Dengan duit tu dia boleh beli beras, dengan duit tu dia boleh beli macam-macam. Jangan beli mercun sudah, kan? Ini dia tunggu duit zakat. Dia dah asingkan duit beli baju raya anak apa semua, dia tunggu duit zakat untuk beli mercun. Ni berdosa. Berdosa. Bazir tu satu, amanah orang. Dua dosa dia dapat. Dia kata dalam kilang tu, dalam stor beras kilang beras dia kata beras tu dalam banyak timbul Ustaz. Itu rasa dia spray Ustaz. Kalau kita beras kalau dah banyak kan, dia akan cepat berbubuk. Berbubuk itu kan. Spray ubat tu Ustaz. Itu pasal dia kata kalau kita beli beras tu, kita nak masak, kadang dia orang basuh 2 kali cincai kan. Kita kena masak basuh betul. Macam budak basuh tangan. Patutlah beras tu nampak berkilat je. Basuh. Beras berkilat. Masih kena pasal dia banyak ubat. Kalau tak ada beras tu cepat jadi perut kan, kita kalau kan dia perut itu kan. Dia apa? Dia macam dia jadi debu lah. Dia jadi debu tu kan. Itu pasal dia spray buat banyak ubat. Dia yang beras ni dia jadi pecah ataupun sebab ulat tu lah. Ulat beras orang panggil bubuk. Betul. Ini nasihatlah kalau kita beras apa saja beras kita. Itu cerita tentang beras bukan cerita tentang zakat Nasihat. Sempat bagi nasihat, pesanan penaja. Jadi bila dipenuhi syarat-syarat tu, barulah ia dianggap sebagai satu harta yang dimiliki oleh seorang. Tidak menjadi masalah sekiranya harta tersebut tidak bercampur secara bersama, malah perkongsiannya secara bergabung sudah memadai. Akan tetapi sekiranya syarat itu tidak lengkap, maka setiap pemilik hendaklah melihat hartanya sahaja dan mengiranya secara berasingan untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau tak ada 3 syarat tu, maka setiap orang dia keluarkan zakat daripada hartanya sendiri. Zakat yang wajib bagi pemilik harta perkongsian. Sekejap dah 9 suku Ni kita sambung besok lah sambung besok, sambung minggu depan. Ke nak terus lagi? Sikit lagi. Zakat yang wajib bagi pemilik harta perkongsian. Apabila zakat diambil daripada harta perkongsian,
yang dianggap sebagai harta seorang. Contoh macam koperasi kan, dan sebagainya. Tadi kan ada soalan, kenapa bila 80 ekor kambing, bila berkongsi dia jadi satu, wajib keluarkan satu. Sedangkan kalau berasing, pecah dua, kena keluarkan dua kan, seorang seekor. Ini dia uraikan lah. Apabila zakat diambil daripada harta perkongsian yang dianggap sebagai harta seorang, setiap pemilik dikenakan zakat mengikut kadar bahagian yang dimilikinya. Lagi sekali apabila zakat diambil daripada harta perkongsian yang dianggap sebagai harta seorang, setiap pemilik dikenakan zakat mengikut kadar bahagian yang dimilikinya. Sekiranya zakat dikeluarkan lebih daripada kadar hartanya, dia berhak mendapatkan kadar yang berlebih itu kembali daripada rakan kongsinya. Jadi tirangan bawah. Sekiranya sebaliknya, jika zakat yang diambil daripadanya kurang daripada kadar yang sepatutnya, dia hendaklah memulangkan kadar perbezaan tersebut kepada rakan kongsinya. 100 ekor kambing, zakatnya ialah seekor kambing. Oleh itu, sekiranya harta yang bercampur dimiliki oleh 3 orang, seorang daripada mereka memiliki 50 ekor, dia wajib mengeluarkan zakat setengah ekor kambing. Manakala pemilik yang kedua pula memiliki 25 ekor kambing, wajib mengeluarkan zakatnya suku ekor kambing. Begitu juga bagi orang yang ketiga. Hal ini berdasarkan hadis an Anas radhiyallahu anhu, "Ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah." Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, dua harta yang dicampurkan, maka kedua-dua pemiliknya berhak mendapatkan bahagiannya semula mengikut kadar persamaannya. Dia buat contoh tadi, 100 ekor kambing. Ada seorang, dia ada tiga orang pemilik. Si A, dia ada 50 ekor. B dengan C, seorang 25. Jadi 100 ekor kambing, bila berkongsi, dia wajib keluarkan seekor kambing, kan? Wajib keluarkan seekor kambing. Jadi seekor tu dikira mengikut pembahagian peratus perkongsian dia. Kalau yang si A yang ada 50 ekor tu, daripada 100, maknanya perkongsian dia adalah 50%. Jadi zakat daripada dia ialah setengah ekor. Bukan ekor dia bagi dua, setengah kambing, bukan setengah ekor. Kalau yang 25 ekor tu dikira suku. Jadi bila keluarkan zakat, dia nisbahkan dengan duit. Macam mana pula kambing nak bagi dua, nak bagi suku, kan? Memang keluarkan seekor. Daripada 100 tu keluarkan seekor. Tapi ditolak daripada pemilik kambing tu, yang mana yang 50 ekor tu, maka ditolak setengah. Maka yang 25 ekor tu ditolak suku ekor, ditolakkan dengan nilai. Okey, ada soalan? Jadi macam yang cerita pasal beras tadi pun macam tu lah, yang dia usahakan secara kelompok. Kalau 10 ulung, kira lah, kan? Yang orang ni milik dia berapa banyak, orang ni milik dia berapa banyak, bagi kan?
Boleh. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya tanggung. Dia susah sangat. Tak ada tentang puasa berjam kan banyak kita dengar hadis palsu. Kita dengar yang bagi lihat dia yang bukan kan. Dia sebaiknya ada yang ini hadis palsu. Jadi ada orang sebarkan hadis palsu. Teranglah dengan yang kau boleh puasa sebab Macam mana jadi baiklah. Dia soalan dia, Boleh. benarkah hadis itu palsu? Macam tu soalan dia. Berdosa tak kita berpuasa? Ha? Sebarkan tadi. Sebarkan hadis tu. Soalan dia apa? Dosa tak kita sebarkan hadis mana? Betulkah hadis Sepatutnya soalan yang pertama, betulkah hadis itu hadis palsu? Yang kedua, kalau sebarkan, apa hukumnya? Nak tanya pun tak tahu macam mana nak tanya Sebab tu ramai orang tak nak tanya walaupun dia tak tahu. tak faham ke? Tak faham soalan dia tinggal rumah. Baik, daripada hadis yang dikemukakan tentang saranan berpuasa di bulan Rejab dan juga kelebihan dia. Kelebihan dia. Baik. Para ulama hadis setelah mereka tarjih dan tahqiq, mereka mendapati bahawa hadis-hadis itu adalah hadis yang palsu. Hadis palsu. Jadi bila hadis palsu, maka sabda Nabi SAW, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, maka dia menempah tiket dalam neraka, maka hukumnya haram, menyebarkannya pun haram. Tetapi adakah dilarang berpuasa pada bulan Rejab? Itu soalannya. Tidak ada larangan untuk berpuasa pada bulan Rejab, sama seperti bulan-bulan yang lain. Sama seperti bulan-bulan yang lain. Banyak hadis-hadis keterangan-keterangan para sahabat yang menyatakan bahawa boleh berpuasa pada bulan-bulan haram. Bahkan Nabi SAW melipat gandakan amalannya pada bulan-bulan haram. Ada kelebihannya ternyata tentu. Tetapi hadis yang sebut khusus untuk bulan Rejab itu hadis palsu. Jadi kalau nak puasa pada bulan Rejab, niatkan sebagai puasa biasa, puasa sunat biasa, bukan puasa sunat Rejab. Begitu juga tidak ada solat sunat Rejab. Ada hadis yang disebarkan tentang solat sunat bulan Rejab. Semayang 2 rakaat, kemudian semayang berapa? 50 rakaat ke berapa? Baca surah-surah tertentu, niat dia sebenarnya dengan bulan Rejab. Itu hadis palsu. Betul, ada buku, ada hadis. Ada hadis Baik, kita bila berjumpa dengan hadis-hadis palsu ni, dia ada adab-adab dia. Yang pertama, kita lihat betulkah hadis itu hadis palsu. Kita tengok. Kalau betul hadis itu palsu, kita berhenti setakat itu. Kita tolak secara beradab. Macam mana nak tahu? Kita tanya pada pakar hadis. Ada rujukan dia. Pakar-pakar hadis dia tahulah. Ramai pakar-pakar hadis dalam negara kita. Kita boleh tanya. Kalau ada grup Telegram ke WhatsApp ke, kita pastikan orang tu betul-betul pakar hadis. Sebab tu kita kenal ulama. Kan? Ada orang dia pakar dalam bidang fiqh, bab hukum, tapi dalam bab hadis ni dia kurang sikit, dia lemah sikit. Dia sendiri pun rujuk kepada ulama hadis. Jadi kita kena kenal ulama lah, kena tanya dia. Ataupun kita lihat perbahasan para alim ulama. Kalau ada perbahasan, umpamanya dalam kitab ke, dalam seminar ke, dalam media sosial ke, boleh dia ambil kira orang-orang yang dikenali, berautoriti dalam bidang hadis. Maka kita lihat, kalau betul hadis itu hadis palsu, maka kita tinggalkan terus tanpa cakap apa-apa. Jangan dikeji alim ulama. Ini adab kita dengan alim ulama. Boleh jadi mereka tak tahu hadis itu hadis palsu. Boleh jadi di sisi mereka hadis itu hadis dhaif. Ingat dalam ilmu hadis pun ada khilaf.
Dia ada ilmu tarjih, tajrih wa ta'dil. Tajrih ni apa? Mungkin setengah periwayat hadis mensahihkan perawi hadis. Dia tengok matan tu satu bab, kemudian dia tengok perawi hadis. Dia kata okey, perawi hadis ni tak ada masalah, okey je. Tetapi ada ulama yang lain yang teliti. Dia kata ni dalam hadis perawi ni ada 2-3 orang yang tidak dipercayai, yang tidak disiqahi. Tidak siqah. Berdasarkan keterangan daripada ulama-ulama hadis yang lain. Jadi dia kata ini lemah. Dia kata hadis yang sama orang lain kata hasan, tapi hadis yang sama orang lain kata lemah kerana perawinya. Jadi kita kena tengoklah. Dia ada ilmu dia, bukan boleh macam tu je, kena belajar. Ilmu tajrih wa ta'dil. Tajrih ni maknanya kita menyatakan kelemahan perawi hadis. Tajrih ni maksud asalnya luka. Luka. Kita melukakan hadis tu. Bukan maksudnya kita melukakan hadis tu. Kita menzahirkan kelemahan yang ada pada perawi hadis tu secara andil. Ada orang kata ya hadis ni hadis palsu. Kerana perawi dia orang ni suka cakap bohong lah, itulah, inilah. Ada pula orang yang mentakdilkan. Dia kata perawi ni sebenarnya tidak macam tu, orang kata macam tu. Contohnya lah, dia mentakdilkan, dia mengimbangi. Yang orang kata perawi ni dengan benda-benda yang negatif yang menyebabkan hadis dia jadi maudhu', jadi palsu. Tapi dia mentakdilkan, akhirnya hadis tu boleh jadi hadis dhaif. Ilmu tu hanya pakar saja yang tahu. Kita hanya tanya, bila orang jawab kita berhenti setakat tu. Jangan kita cerca ulama penyebar hadis palsu. Ini ada ramai orang yang gelojoh, dapat tahu ilmu tu sikit je, dia punya kerek bukan main lagi. Saya jumpa orang tu, hadis tu hadis dhaif, tapi dia bantai hadis tu seolah macam hadis tu hadis palsu. Pumpang. Sekali tengok hadis tu ada dalam kitab Imam Syafi'i, kitab Al-Um, tentang doa bulan Rajab. Yang doa dia Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis daripada Anas, Dalam hadis ni ramai ulama hadis yang mentadhifkan, melemahkan. Dan ada yang kata sangat lemah. Sangat lemah. Ada yang kata lemah, tapi jumhur kata lemah. Hingga ada yang kata hadis ni hadis mungkar. Dia baca yang mungkar tu, dia tak baca yang huraian yang panjang-panjang tu. Orang kata penyebar hadis palsu, pemalsu hadis apa semua. Sekali tengok hadis tu ada dalam kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakar hadis. Dalam kitab Imam Syafi'i pun dia sebut hadis tu hadis dhaif. Tapi nak mengambil fadilat amal, nak beramal dengan doa tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa apa salah? Dia tak menyentuh akidah. Kan? Dia tak menyentuh akidah. Dalam hadis dhaif boleh beramal. Imam Syafi'i dia bukan tak tahu hadis tu hadis dhaif. Ini adab. Kalau betul pun hadis tu hadis palsu, kita jaga adab. Yang pertama boleh jadi pengarang kitab tu dia pada zaman dia. Kita kena tengok kitab ni zaman bila. Ilmu jar wa ta'dil ni, bila ada imam hadis yang kemudian yang sampai pada taraf imam mujtahid dalam bidang hadis, dia ada kelayakan untuk mentajrih dan mentakdilkan hadis, maka dia boleh buat. Boleh jadi kitab tu dibuat ketika hadis tu dianggap sebagai hadis sahih ataupun hadis dhaif. Tapi bila ditajrihkan oleh orang kemudian, hadis tu jadi hadis maudhu', maka bukanlah salah pengarang kitab tu. Kita janganlah cerca dia. Orang ulama tu dah meninggal dah pun, kan? Jaga adab. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ada ulama akhir zaman ni yang ada kepakaran tentang ilmu tu, yang boleh melakukan penafisan pada hadis dengan kepakaran yang dia ada, dengan kealiman dia. Maka kita bersyukurlah.
Jangan kita melampaui atau melampau-lampau. Jadi Soalan kat dia satu lah. Macam mana dia sebenarnya nak puasa sunat bulan Rejab? Jangan kita kaitkan dengan bulan Rejab. Saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Saja aku puasa sunat. Macam puasa sunat Isnin Khamis, tak payah sebut Rejab tu. Puasa je. Saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Ustaz, yang kata 27 Rejab kalau tak jatuh pada hari Selasa, Jumaat, Khamis 27 Rejab. Kita puasa tu kerana apa? Kalau kita puasa kerana 27 Rejab, maka tak boleh lah. Bila kita tak tahu hadis tu hadis maudhu', kita tak tahu hadis tu. Okey, yang dah lepas tu tak apalah, dah lepas. Kita dah tahu ni jangan buat. Puasa sunat. Ada hadis sahih yang menyebut Nabi berpuasa sepanjang bulan Rejab tu, Senin Khamis tak putus. Bulan Syakban pun macam tu. Jadi kita puasa Senin Khamis ke atau sepanjang? Senin Khamis. Kalau nak banyak sikit, Nabi kata macam puasa Nabi Daud. Selang sehari. Hari ni puasa, besok tak puasa. Hari ni puasa, besok tak puasa. Tapi kalau berpuasa ada saya lupa berpuasa 3 bulan betul-betul straight. Saya dah lupa perbahasan dia. Boleh ke tak boleh. Tapi yang pastinya pada 29 Syakban tak boleh puasa. Sebab hari tu hari tengok anak bulan. Bulan Ramadan. Hari tengok anak bulan Ramadan tu tak boleh puasa. Mesti ada pemutus antara Syakban dengan Ramadan. Ada soalan lagi? Ustaznya zakat tu, kalau boleh ikut Islam tu, kita kena contoh 40 ekor dengan ekor kan. Lepas tu kambing kan, kita buah dan buah. Mungkin ada yang kita macam mana kalau nak zakat tu kadar dia punya berat dia tu macam mana? Berat dia tak kira. Kalau pergi yang kurus pun kisah juga zakat ke? Sah, asalkan dia hidup. Dia tak kira kurus, gemuk, kecil, besar, tak ada. Dia kira hidup. Walaupun anak kambing. Anak kambing tu cukup setahun. Macam korban macam ini. Kalau kita nak korban, kita pilih yang baik kan. Yang gemuk tak tahu nak zakat kan. Tak. Orang beli kambing tak semestinya untuk korban, untuk kekang. Tak untuk zakat tu. Untuk zakat. Dia takkan had ke Ustaz? Zakat dia tak. Kalau 40 ekor tu hidup zakat lah. Ambil dah situ. Dia tak kira, oh ni seekor sakit, maka kira 39 tak. Dia tak macam tu. Dia kira yang hidup, yang boleh dijual maksudnya. Yang boleh dijual. Okey, yang sakit tu betul sebab minggu lepas kita ada bahaskan. Kalau yang sakit yang tak boleh dijual, maka itu tidak termasuk dalam kiraan zakat. Contoh macam kambing yang berpenyakit, penyakit kuku, mulut, mata tu kan, orang tak nak beli. Maknanya dia tak ada nilai lah, maka tak perlu kira dalam ni. Kira ni syarat lah, macam lebih 2 tahun baru kambing. Bila yang kambing yang ada zakat tu lebih daripada gigi apa tu, umur Dia yang kira umur ni unta je. 2 tahun. Yang kira umur ni unta. Tapi kambing, lembu dan yang sama jenis dengan dia kira tahun. Cukup setahun zakat. Tapi unta dia kira. Kalau setahun macam mana, 2 tahun macam mana, 3 tahun macam mana. Jadi kalau kita zakat dengan anak kambing pun boleh. Boleh? Tapi nak dikira nak kambing kena 7 tahun tu macam mana? Kira kena cukup setahun lah. Ada 7 tahun lah.
Okey. Minggu depan masih lagi bab zakat. Panjang bab zakat ni. Ustaz, kalau kita ada tanah tu kan, dia sudah ambil, tapi tanah tu ada 4 nama. Mesti dia bagi 4. Kita kena ambil tahu dia bayar zakat tu berapa. Macam mana lagi kali? Jual tanah. Tak, tanah dia ada tanah ada 4 nama. Lepas tu dia sudah ambil, bukan dia sudah uruskan lah untuk tanah tu sawit. Bila hasil dia tu dia bagikan 4. Kita kena bincang lah dalam perbincangan syarat-syarat urus niaga tu macam mana. Yang sebaiknya bila dia dah uruskan kita punya tanaman dan dia yang tolong jualkan, sepatutnya dia tolong bayarkan zakatnya. Baru dia ambil 4 ni. Kalau dia dalam terma perjanjian tu dia tak masukkan tu, contoh dia kata okey, saya bagi hasil dia berapa ni, zakat awak keluarkan sendiri, maka kita kenalah keluarkan sendiri. Dalam syarat perjanjian tu macam mana? Yang penting kita tahu bahagian kita banyak mana, berapa yang kita dapat, berapa kadar zakat dia. Kalau pihak yang menguruskan harta kita tu dia nak tolong bayarkan zakat, maka lagi bagus. Dia pembahagian tu telah dikira baju apa semua, baru dia bagi. Kira semua. Kerana segala modal tu dikira. Tapi macam tu dikira tak macam orang sekarang ni kalau macam yang kelompok apa? Peda. Kita tak niat, kita tak kerja ladang kita macam tu, dia bagi kita sebulan 2,500 setiap bulan. Dia macam ada tiga mana tak? Soalan macam dah tetap. Dia tetap bagi satu orang 2,500. Banyak tu. Orang yang duduk di situ lah, orang duduk situ, maknanya tak kerja langsung, duduk orang kaki tu. Tapi dia ambil satu bulan, dia bagi satu bulan 2,500. Terima kasih macam tu. Sepatutnya tak boleh macam tu Kita tak ambil tahu kita punya benda tu. Sepatutnya kita kena ambil tahu. Sepatutnya pembagian hasil tu berdasarkan pada harga, pada nilai jualan. Katakanlah 2,500 dia bagi tiap bulan. Pokoknya pada bulan tu jualan lebih, sepatutnya kita dapat lebih. Harga naik, sepatutnya dapat lagi lebih, kan? Jadi tu ada unsur gharar, unsur penipuan. Dia pun tiap bulan dapat dia tak buat tu, tak ada buat apa. Itulah satu kelemahan kita, kita tak ambil tahu. Yang penting dapat duit sebulan 2,500. Sepatutnya kita boleh dapat lebih. Contohnya lah kan, kita tak ambil tahu. Yang penting sebulan dapat 2,500. Ini kelemahan kita. Sepatutnya kena ambil tahu. Dan apa boleh tahu kita nak pegang? Tak tahu dah dia punya sekarang tak dulu kemudian apa sesuai kan? 8 Jadi kita dapat lepas tu dia hasil tu dia bagi dia. Ini kata gharar, gharar. Okey, kalau tak ada lagi kita tangguh kelas ini dengan bacaan takbir kafarah dan surat subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus solihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.